Okey, bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kita sambung pengajian kitab bimbingan Fardu Ain lengkap. Malam ini muka surat 125. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, baik, yang keempat, menghadap kiblat. Kita masih lagi syarat-syarat sah sembahyang. Yang keempat, menghadap kiblat. Maknanya, kalau tak ikut syarat, tidak sah. Sebab tu yang dikatakan dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu tahu aku solat. Jadi yang kita tahu Nabi solat ialah menghadap kiblat. Apa makna kiblat? Arah. Kiblat bukan Kaabah, Kaabah bukan kiblat. Cuma kalau kata kiblat, arahnya Kaabah. Kalau dialih Kaabah, ambil bubuh di tempat lain, kita tetap menghadap kiblat, bukan menghadap Kaabah. Bukan makna ambil Kaabah, bubuh di Thailand pula kita pun pusing sembahyang menghadap utara. Bukan, kita tak sembah batu. Kita sembah arah. Kenapa sembah arah? Allah perintah, kita taat pada perintah. Jadi mau ambil Kaabah, orang duk sembahyang ada Kaabah, kita pun ambil Kaabah buat lagi. Buh negara lain wajib sembahyang arah bekas Kaabah tadi juga. Sebab yang kita hadap bukan Kaabah, kiblat. Kiblat ni arah yang diperintah oleh Allah. Faham tu? Orang kafir lain ni berhala. Dia mari esok dia sembahyang. Nampak? Dia sembahyang sini 2-30 orang. Malam tu ada orang pergi alih bubuh tawakuk pula kat lain. Esok dia pergi sembahyang sini. Dok dah. Dia pergi kat berhala tu pula. Faham? Dia gigi. Lusa orang ambil berhala tu boleh kanan pula. Dia rapal mamang sembahyang sini pula.
pasal dia penyembah berhala. Kita mengambil Kaabah buat lagi, arah tu juga orang hadap semayang. Kerana Allah nak satu arah. Itu makna kiblat. Baik, menghadap kiblat ada dua jenis. Satu wajib kena betul, yang kedua zong berat sebelah betul tak apa dah. Maksudnya yang pertama mesti betul, tak boleh lari sikit. Iaitu orang yang semayang nampak Kaabah. Contoh semayang dalam Masjidil Haram, nampak tak Kaabah? Nampak, lari sikit dada, tak sah. Contoh ni Kaabah depan dia. Dia duduk tepi lek ni, kalau dada dia keluar pada Kaabah. Tak sah. Kerana orang yang boleh nampak Kaabah, maka tidak lagi dia anggarkan hukum, wajib kena betul dada dan muka dia ngadap Kaabah. Kata ulama, kalau separuh dia dah hilang tak ngadap Kaabah, ada mengatakan tak sah dah. Itu martabat yang pertama. Yang kedua, orang yang semayang di tempat tak nampak Kaabah, sekalipun di Mekah. Mekah kan, lindung bukit, lindung bangunan. Kita yang jauh Terengganu ni, nampak tak Kaabah? Tak. Maka zon. Zon tu maksudnya kena berat sebelah betul. Nak dapat tepat 100% tidak. Berat sebelah betul dengan ukuran. Ukuran tu dipanggil ijtihad. Kita boleh guna kompas, boleh guna tengok matahari setahun sekali. Bulan Julai dia duduk atas Kaabah 5.43 petang. Betul tak? Boleh pakai. Arah angin boleh pakai. Orang yang ada pandai tengok kompas boleh guna kompas. Semua tu ijtihad. Jadi kalau tiba-tiba kita semayang sekarang ni di Terengganu, lari daripada Kaabah. Kaabah betul di Mekah tu gini. Kita kalau semayang di Terengganu, sini. Faham lagi? Kalau arah betul kan? Sini. Sah juga. Yang tidak sah, Kaabah belah ni, Mekah sini, kita ngayak semayang ni. Sebab tu, kita semayang di masjid ni, kita nampak, kita macam kita seorang, ya betul. Padahal, semua betul lah. Kita naik atas bangunan tinggi. Contoh, Wisma Darul Imam. Contoh, kalau di Kuala Lumpur senang, naik KLCC. Kita tengok bawah tu ada 2-3 masjid. Faham lagi? Kita nampak daripada atas tu, tak sama. Hak ni gini, waktu gitu sikit, ada surat tu gitu sikit. Faham lagi? Semua tu sah. Kerana semua tu arah yang sama. Faham lagi? Dia bukan semua jadi sama itu belaka. Kerana apa? Kerana semua tu ijtihad. Kaabah tak nampak. Ada menggunakan matahari, ada menggunakan kompas, ada menggunakan teropong jabat tanah. Semua tu dipanggil zong, berat sebelah betul. Dalam fiqh ni berat sebelah betul sudah memadai. Macam kita basuh suci, berat sebelah suci dah sudah memadai. Tak wajib ambil DNA yang kecil, ada kedok bagi jabat kimia, pukul gambar, rohok lah. Sekali kecil, sekali berok, rohok. 2 minggu usang. Jadi memadai dengan rasa berat sebelah suci sudah dikira sah di sisi fiqh. Ngadap kiblat. Ada lagi tak yang wajib ngadap kiblat? Puasa wajib tak ngadap kiblat? Puasa dah wajib ngadap kiblat. Mengadap mereka kan sah belaka. Semayang fawallu wujuhakum syatrah. Hendaklah kamu hadapkan tubuh kamu itu arah kiblat. Oleh kerana di situ ada Kaabah, orang panggil ngadap Kaabah. Kalau takdir kata Kaabah tak ada, kiblat tu ada Masjid Nabawi, orang panggil mengadap Masjid Nabi. Dan kalau kita masuk dalam Kaabah, nak bayang mana? Ada orang tanya, masuk dalam Kaabah. Masuk dalam Kaabah, WhatsApp kita jawab. Nampak masuk, boleh masuk tak? Tak boleh, PMA boleh masuk. Okey. Dia ketua negara boleh. Betul tak? Kita boleh tak? Doktor ada cang, ketua negara bila ada kira baik jahat pun boleh masuk. Jadi kalau masuk dalam Kaabah, Nabi pernah semayang dalam Kaabah. Semayang menghadap ke tengah Kaabah. Kita duduk di dalam Kaabah, duduk setengah ni, ngadap tengah. Duduk ni, ngadap tengah. Duduk ni, ngadap tengah. Faham? Kerana arah yang betul. Okey?
Baik, kalau kita duduk pada tempat yang tidak ada alamat menunjukkan arah Kaabah. Contoh, kita duduk tengah laut. Kopas rosok, tak ada matahari kerana mendung nak hujan. Waktu zuhur, nak semayang dah. Pula-pula tak nampak, tanah pun tak nampak. Aplikasi kiblat dalam telefon tak boleh pakai kerana internet tak ada line. Okey, maka wajib kita kena anggar. Dalam kitab fiqh kata wajib ijtihad. Wajib kita kena anggar. Yang tak sahnya gini, pakai belah niat kita pun semayang tak sah. Wajib kena kerja dulu, maksudnya kena ijtihad dulu, bazlul was'i fi talabil maqsud, gunakan sedikit tenaga untuk memikir ke mana sebenarnya arah kiblat. Rasa sedap belah ni. Rasa sedap belah ni kita pun semayang sah walaupun kiblat belah ni. Kenapa? Bagi orang yang kesukaran. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Orang yang duduk di tempat yang kepayahan nak dapat arah kiblat, diringankan hukum. Nampak lagi? Macam orang semayang duduk. Kita boleh tak semayang duduk? Tak boleh lah, kita orang gagah. Orang sakit, boleh. Kau ni dia sah, kita tak sah. Tu panggil rukhsah. Keringanan agama. Tapi ambil tekah-tekah tertentu. Jadi kita pun anggarlah di laut, ginilah mayang Kaabah kiblatnya dia mayang gini. Kaki kita basuh, wajib pula kena ijtihad. Tadi bakar dah tadi. Bakar. Kena anggar pula bila nak mayang asar. Tadi anggar kok ni dah, kita mayang selesai zuhur. Kita anggar sekali lagi nampak ada awang-awang sikit, belah ni pula kiblat. Faham lagi? Contoh, maka semayang wajib semayang asar belah ni. Kita semayang kok belah ni tak sah. Dah zuhur tadi, dah wajib qada. Tu fiqh. Faham lagi? Kelonggaran-kelonggaran hukum bagi orang yang duduk pada tempat tak dapat ditetapkan betul manakah satu kiblat. Jadi baliklah pada asal, di mana saja kamu hadap, di sana arah yang benar. Sebab apa? Sebab bumi kita ni pusing kat mana pun dia gitu. Bumi kita pelik ke bulat? Bulat ke mendatar? Mana tahu bulat? Anda langat. Ada tak orang ke laut pergi ujung sekali tak pandang kapal dia jatuh? Ada lagi tak? Orang pusing dunia tu apa dia sama, dia seterik kapal dia, apa dia jadi pusing dunia? Jumpa kat tu semula. Bermakna benda tu bulat. Kita ambil magic, bubuh tak bola. Kita toreh seterik. Jadi jumpa dah lain tadi. Kalau mendatar jumpa tak? Tak ada. Kan dia tak puas hati. Dia flat age community dia panggil. Kumpulan hok yakin dunia itu datar. Ujung tu dia kata ujung dunia. Kapal tak boleh pergi. Jadi kapal lepas itu jadi lekat. Pelawak. Kena ada Magellan. Magellan tak kenal. Pelayar terkenal daripada Sepanyol. Orang kafir. Ni pelayar-pelayar dulu kan hebat. Orang kafir, walaupun dia kafir tu dia tak beriman dengan Allah, tapi kehebatan ni kita tak boleh nampi. Columbus, Magellan, Alfonso di Albuquerque, tu semua tu pelayar-pelayar hebat tu. Yang boleh dalam 500 tahun dulu, belum maju, dia boleh pusing dunia. Faham tak? Dah hebat dah boleh pusing dunia. Kita je ambil perahu, pergi pulau kapal. Apa kedok? Sok apa? Jumpa mayat barang. Jadi kalau 600-700 tahun dulu boleh belayar keliling, orang hebat lah. Orang salah kapal tak ada tepi bang. Dia antara pelayar hebat ni namanya Magellan. Magellan ni pelayar, ketua pelayar bagi kerajaan Sepanyol. Jadi dia pusing dunia. Pusing dunia sampai last kali daripada Sepanyol ke lautan Atlantik, pusing ke bawah Argentina, naik ke lautan Pasifik, sampai ke Filipina, perang dengan tentera Sulu, menang tentera Sulu, terbunuhnya Magellan, mayat masuk dalam kapal, Panglima hitam pula. Faham? Bawa kapal dia balik ke Sepanyol. Mana pusing yang satu pusing yang 360. Faham lagi? Jadi itu maksudnya, di mana kamu berhadap,
di sanalah Kaabah. Sama saja. Kita beradab dah. Pusing kot nipu mereka, pusing kot nipu mereka. Baik. Kita nak naik kapal terbang. Okey, daripada KL nak pergi ke New York. New York kat mana? Jerman ke Belanda? Amerika. Mau jawab boleh sakit jadi. Di Amerika. Okey, New York, okey, kota New York. Jalan daripada Kuala Lumpur kalau kita nak pergi, Terengganu tak ada, daripada KL lah. Kalau nak pergi New York, okey, dia ada dua jalan, dua route dia panggil. Satu route, satu jalan melalui lautan Pasifik. Satu lagi kod ni, Atlantik. Kalau Pasifik 24 jam. Okey, kalau Atlantik 25 jam dalam kapal terbang. Tak isi minyak dah, penuh, full sampai sana 25 jam. Nampak lagi? Ni gini. Atlantik ni, lalu ke laut Pasifik, baru sampai Amerika, di sana Amerika. Kalau kita pergi ikut Atlantik, ikut ni Afrika. Lautan Hindi, Laut Andaman, Lautan Hindi, Afrika, Lautan Atlantik, baru jumpa. Nampak? Jadi bulat. Jadi mengadap, kita duduk di tengah-tengah, ngadap kot ni pun Kaabah, ngadap kot ni pun Kaabah. Asal arahnya betul. Itu maksudnya. Jadi kalau kita dah semayang tadi Zuhur kot ni, anggaran kita, asal anggar kot ni pula, tak boleh dah ikut kot ni. Kena ikut ni pula. Dan kedua-dua tak payah qadha. Walaupun kita berasa hak ni pula sedap. Kerana hak ni pun ijtihad, yang Zuhur tadi pun ijtihad. Al-ijtihadu la yumkinu al-ijtihada. Ijtihad kita tadi yang asal tak boleh membatalkan ijtihad yang terdahulu pada semayang Zuhur. Kerana dua-dua tidak ada martabat yakin. Tapi kalau kita semayang di kampung, kena qadha. Ingatlah yang kata tak kena qadha tadi tengah laut, tengah hutang, tidak ada alamat. Kita semayang di Tok Kaya ni. Orang KL mari sini nak tengok tattoo Angkatan Tentera. Duduk homestay di Tok Kaya. Orang ngadap bakal dinu kiblat. Dah dia baru sampai sini, orang lupa. Ni apa sejadah tak kena. Pakai ke mamang kat Mak Said. Faham lagi? Balik tengok tattoo, tengok esok kono kiblat, wajib qadha. Kerana dia duduk pada tempat yang boleh tahu arah kiblat, dia tak bertanya orang. Faham lagi ya? Ingatlah. Hak lindung kita boleh tanya orang tengah laut. Tak boleh. Jadi kesilapan itu dimaafkan. Lepas semayang dah salah kiblat, kena semayang semula. Faham lagi? Walaupun semayang orang sakit. Contoh semayang orang sakit, semayang duduk. Contoh lagi semayang orang sakit, semayang terletang. Semayang duduk, dia tak nak berdiri, dia semayang duduk. Wajib tak ngadap kiblat? Wajib. Orang yang semayang berbaring, tak larat nak duduk, sakit berat, berbaring, wajib tak ngadap kiblat? Wajib, kan ikut sif baring. Nampak tak? Dua cara, baring macam mayat sedalam liang, ataupun baring begini, kepala letak atas, kaki ngadap kiblat. Itu dua cara. Jadi lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok ingat ngadap kiblat, tak sah. Okey, kita menghadap kiblat dah. Cuma sekejap saja kita tak menghadap kiblat. Contoh anak kita panggil masa rakaat kedua. Kita tengah sembahyang. Abah, kita pun pusing. Tengok anak. Dada lari dari kiblat batal. Walaupun sekejap. Okey. Ataupun hujung salam. Ramai kau ni, orang salam. Kan orang salam ni sunat berpaling muka. Dia pergi paling dada. Batal. Paling muka, Nabi tak paling dada. Kan sunat berpaling muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu betul. Dia ni tak. Assalamualaikum. Kalau lepas pada kum, tak apa. Kalau sebelum mim pada huruf kum, pada kalimah kum, berpaling dada, batal. Contoh batal. Assalamualaikum. Anak ni. Minum dah. Batal.
Lepas kum tak batal. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kat kita. Pesi tengok belakang. Tak gitu. Kita tengok tu dia belakang. Faham lagi? Nah, jadi jangan paling dada, paling muka. Adakah semua berpaling dada tu batal? Tak, paling dada sebelum kum. Kerana semayang tu berhabis dengan kum. Kalau lagi belum kata alaikum dah habis. Nabi kata iftitatu hatta takbir wa ihtitamu hatta taslim. Semayang itu bermula masuknya dengan takbir, selesainya dengan salam. Kat mana? Salam tu selesai alaikum. Nampak? Warahmatullah tu sunat, bukan wajib. Nah. Lepas semayang dah, turun minum air. Contoh. Pas turun minum air, musafir. Kalau di rumah biasa jarang. Musafir, semayang tepi lutang, semayang tepi highway. Lepas semayang, pergi minum air. Makan nasi kau ada lah. Pelok mari dalam hati. Tadi aku semayang ngadak kiblat dah. Hukumnya sah dah. Kerana goliknya kita semayang ngadak kiblat ke tak ngadak? Menang hak golik. Nampak? Tapi kalau dalam semayang, tak boleh. Dalam semayang kalau mari sah, masalah. Sama macam ni, macam kita apa ni, rakaat. Kita semayang dah. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari pula nanti semayang cukup dah rakaat dia. Cukup dah. Dia yang boleh, yang wajib kita kena tambah sebelum salam. Tengah tahiyat mari. 3 ke 4 wajib tambah sekali. Tak tambah tak sah. Selepas salam dinaik, tidak dipakai lagi syak wasangka. Keraguan tu yang tidak munasabah. Yang kelima, masuk waktu. Solat yang dilakukan di luar waktu atau sebelum masuk waktunya adalah tidak sah dan wajib diulangi. Baik. Masuk waktu. Sebab tu orang azan. Azan itu nak khabar benda. Nak khabar suara dia sedap. Kan? Apa makna azan? Al-i'lanu bidukhuli waqti solat. Itu kalau katanya. Syekh, benda mana azan? Al-i'lanu bidukhuli waqti solat. Azan artinya pengumuman dengan masuknya waktu semayang. Nak umumkan waktu semayang telah masuk. Itu azan. Cuma kalimah-kalimah azan itu istimewa. Kan pengumuman kan? Ada kalau orang nak jual apa-apa barang ni, nak beli apa-apa, dia umum tak? Dia umum tak? Nak khabar nyamuk Aedes, nak sembuh nak. Nyamuk Aedes, sila tutup pintu. Kementerian Kesihatan akan sembuh nyamuk Aedes. Tak pengumuman. Ataupun orang nak beli tilang lama. Nak beli tilang lama. Kita buat rubik lambat lama-lama. Faham lagi? Jadi pengumuman yang terbaik dalam kehidupan manusia kalau katanya ialah azan. Azan benda makna al-i'lanu bidukhuli waqti solat, pengumuman, pemberitahuan dengan masuknya waktu solat. Jadi kalau dah masuk waktu solat ada azan, maka datanglah satu lagi syarat sah, iaitu sahlah solat kita kerana waktu sudah masuk. Ada tak solat tak ada waktu? Ada. Ada tak solat ada waktu? Ada. Solat ada waktu banyak. Solat fardu, solat Jumaat, solat hari raya, solat duha, solat witir, solat rawatib, kan ada waktu. Solat tak ada waktu. Ciri contoh. Solat tak ada waktu. Solat jenazah. Lagi solat hajat. Ada waktu tak? Tak ada. Solat musafir, solat qadha. Jadi kita biar pandai bagi ni solat ni ada waktu, solat ni tak ada waktu. Solat sunat mutlak. Solat wudu, solat tahiyat masjid mana ada waktu? Semua tu sebab. Berapa tahiyat masjid? Sebab masuk masjid. Berapa solat 2 rakaat? Pasal ambil wudu. Pasal apa solat 2 rakaat? Pasal pakai ihram. Kan ada sebab.
Tapi ada solat kerana waktu. Maka yang 5 waktu semalam solat ini wajib kena jaga. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya solat itu atas orang yang mukmin adalah kewajipan mawquta yang telah ditetapkan waktu. Mawquta itu maksudnya ada waktu yang tertentu. Jadi kalau tak masuk waktu tak sah. Jadi pada malam Isra Mi'raj diwajibkan 5 waktu solat. Nabi pun terima. Walaupun turun itu pada waktu pagi. Turun dari langit pada waktu pagi sebelum subuh. Tapi solat pertama yang Nabi lakukan Zuhur. Nampak lagi. Kerana Zuhur datang malaikat Jibril alaihissalam mari ajar Nabi cara solat dan mengenal waktu solat. Jibril tunjuk Zuhur kat ni, ujung Zuhur kat ni, awal asar kat ni, ujung asar di sini. Begini waktu maghrib, ujung maghrib sini. Ni awal isyak, ni awal subuh, ni habis subuh. 2 kali Nabi semayang dengan Jibril, iaitu semayang Zuhur 2 kali, semayang asar 2 kali, Gharib 2 kali, Isya 2 kali, esok subuh 2 kali. 2 kali itu maksudnya semayang awal asar, semayang ujung. Semayang awal contoh subuh terbit fajar. Semayang ujung sebelum naik matahari. Jadi Jibril lepas semayang, Jibril ajarlah. Awal waktu subuh terbit fajar, habis waktu subuh terbit matahari. Daripada cerita itulah ulama-ulama boh dalam kitab-kitab fiqh. Nak kenal waktu semayang. Jadi semayang ini dia ada waktu. Nak kenal waktu bukan dengan jam, bukan kalender, bukan takwin. Dengan benda matahari. Okey. Matahari, contoh matahari maghrib. Okey, maghrib tenggelam ni bulatan. Bulatan tenggelam je dikira maghrib. Boleh semayang. Tapi jam kata seminit lagi. Boleh tak semayang? Jam tu mahal, Patek Philippe 400,000. Contohlah, bukan Casio. Faham lagi? Tahu tak jam Patek Philippe? Tahu tak? 400,000, 500. Hak murah dalam 150,000. Jam. Kalau nak beli bayar muka tu 40,000. 3 bulan baru sampai Patek Philippe. Patek Philippe jam. Hablok jam 250,000. Seminit lagi masuk. Matahari masuk dah. Hak mana boleh nak pakai tu? Tu kata paling tinggi matahari. Bukan marah kencang dah. Okey? Jam 1,5 juta pun Concorde tak boleh pakai. Kalau nak lawan dengan matahari. Kerana dalam bab solat, matahari paling tinggi martabat waktunya. Dalam bab apa benda ni, puasa, bulan paling tinggi. Bulan, matahari. Matahari pun kita jadikan panduan, bulan pun jadikan panduan. Nampak? Sebab apa kita jadikan matahari panduan? Nak solat? Betul tak? Matahari gelincir dari kaki langit, Zuhur. Bayang matahari panjang daripada tuan bayang, Asar. Hilang bulatan matahari di kaki langit, apa benda ni, Maghrib. Hilang warna mega yang merah tepat sunrise, tepat jatuh, tepat sunset, tepat jatuh, masuk Isya. Merah tu daripada mana? Dari cahaya matahari. Terbit fajar shadiq, bintang langit di waktu subuh, daripada kesan matahari kau di kaki langit elit naik. Subuh. Jadi 5 waktu ni matahari. Siapa buat? Allah buat matahari. Nampak? Wasyamsi, demi matahari. Nak puasa pula, sumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati. Kamu mulakan puasa kalau nampak anak bulan. Bukan matahari dah, anak bulan. Dan mulakan berhari raya lah kamu dengan nampak anak bulan juga. Nak bulan dia, nak bulan Syawal. Faham? Jadi ibadat kita antara bulan dengan matahari. Dacing tak ada. Kok mana kita jadi dacing pula?
Masuk waktu dah. Masuk dah. Jam kata masuk dah, kalender kata tak masuk lagi. Matahari tak nampak kerana gelap, mendung. Pokoknya boleh pakai. Nak pakai jam boleh, nak pakai kalender boleh. Faham ni? Tapi kalau jam yang salah, kata ulama tak boleh. Jam tu kejap betul, kejap salah, kejap betul, kejap salah, tak boleh. Kerana dalam urusan ibadat kena benda yang dipercayai. Lepas tu kalau orang pandai, dia kata arah kiblat kod ni. Boleh tak kita ada pandai ikut dia? Boleh. Dengan syarat kita yakin dia tahu. Tapi dia bodoh lagi kita nak ikut dia tak boleh. Pasal urusan agama, ia mesti kita yakin atau berat sebelah betul. Sebab tu kita ikut ulama. Pasal apa kita ikut ulama? Cik jawab. Sebab kita yakin dia pandai dari kita. Tu je. Tahu tak? Kamu anda ada ulama. Kita duk ikut ulama, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, imam lain. Kerana kita rasa dia tahu dari kita. Kalau kita pandai pada ulama, kita ikut tak dia? Tak lah. Tapi adakah muka jari kita pandai pada ulama? Cuma tengok cermin. Faham tak? Lepas tu menjelai tengok. Faham tak? Siapa tak mau ikut ulama tu ni? Ada. Dia tak mau ikut ulama. Wajib ikut Quran ni. Ulama sama macam kita. Kau tak maksum. Dia buat gitu. Tapi anak anda atas sekolah. Bapa atas sekolah beli buku ajar diri. Dah cikgu kena ajar. Dah ni ulama ajar kita. Oh jadi betul. Buku ada tak? Baik, masuk ke dok lagi ya. Biar semayang dulu lah, tidak sah. Contoh nak lega, nak main subuh lega. Nak pergi atas anak sekolah lah, itulah bini banyak hal lah. Masuk lagi ya. Biar ngomong dia, tak sah. Masuk dah baru boleh. Masuk dah tu mata tengok sendiri matahari atau dengar orang azan boleh pakai, atau tengok jam boleh pakai, atau tengok takwim boleh pakai, atau kata ulama mendengar suara suara-suara yang boleh menjadi tanda. Contoh di negeri itu kalau subuh orang tembok bedil. Contoh, maka bedil itu boleh pakai masuk waktu subuh. Atau di kampung dia kalau ayam tu kokok memang subuh boleh pakai. Jangan ayam tu betul mau. Jangan tu ayam tu kejap 5.30, kejap 4 suku, kejap 8.30 pagi tak boleh pakai ayam tu. Tu ayam prek tu. Dia kena ayam ukurannya betul kata ulama. Walaupun dia binatang boleh. Nampak? Sebab ada ayam, ada burung dia bunyi ketika waktu solat telah masuk. Ada? Kalau kita amati ya, sungguh dia kokok. Bunyi burung apa boleh belaka. Yang kelima, banyak soalan. Banyak kau. Yang kelima, rukun solat. Perkara yang penting dan utama yang mesti kita lakukan dalam solat itu dinamakan rukun. Apabila rukun itu tertinggal baik dengan sengaja atau tidak, maka solat yang kita lakukan tidak sah serta wajib diulangi. Baik, masuk pula rukun. Tadi dia kata syarat sah sembahyang, iaitu syarat sah sembahyang tutup aurat, suci dari najis, suci dari hadas, menghadap kiblat, masuk waktu. Faham tak syarat dengan rukun? Syarat ni kalau tak ikut syarat tak sah sembahyang. Contoh suci daripada hadas, maka nak syarat kalau siapa yang berhadas, syarat sahnya kena suci. Mana kalau hadasnya kecil, syarat sahnya kena berwudu. Kalau hadas dia besar, syarat sahnya kena mandi. Maka kalau orang yang ada hadas kecil, dia tak wudu, tidak sah. Orang yang ada hadas besar, tak mandi, tidak sah. Atau syarat masuk waktu, tak masuk waktu, tak cukup syarat, sembahyang juga, tidak sah. Lepas tu panggil syarat sah. Ada syarat, bagus sah. Tak ada syarat, tidak sah. Malah ni rukun pula. Dah rukun, kalau ada rukun, baru sah. Dan kalau tak ada rukun, tak sah. Dah tak sama dengan syarat. Sama tapi bukan dia. Kat mana sama rukun dan syarat? Kalau tak buat, tak sah belaka. Syarat sah sembahyang tutup aurat, tak tutup aurat, tidak sah.
Rukun semayang baca Fatihah, tak baca Fatihah tidak sah. Situ sama. Kat mana tak sama? Syarat sebelum solat. Rukun dalam solat. Faham? Takut cucu tanya Doki dia nak jawab. Faham tak lagi? Main janda pandai. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Perkara yang terhenti atas sahnya suatu ibadat dan ia adalah diri ibadat tu. Maknanya kalau rukun itu kita tak buat, ibadat tak pakai dah. Tak jadi ibadat. Sebab tu kan budak-budak kan rukun semayang 13 perkara, rukun iman 6 perkara dia ngapa? Budak pasti, betul tak? Rukun Islam 5 perkara, rukun syahadah 4 perkara. Rukun mandi apa perkara? Rukun mandi 2 perkara. Apa perkara? Rukun mandi. Wajib buat mana? Rukun mandi. Mau macam mana? Rukun mandi 5 perkara. Mazhab mana? 5 perkara. Tengok depan kali duduk. Belakang tak usah cakap besar. Memang terabur punya. Faham tak? Nak alang lah tu. Nampak? Bahang mazhab Ayoping lagi. Biarlah. Rasa berani jawab. Tak apa je mak. Janji belajar. Allah tak tanya kita mau jadi ustaz ke tak. Dia tanya belajar ke tak. Betul tak? Pandai tak pandai suku kira. Ni orang ngajar tak mari berat lagu. Muka dah lauduh. Rukun basuh berak. Amin. Tu dah kerja tu lah. Tengok payah kau. Benda mudah ke? Kalau tanya semua balik awal. Rukun basuh berak tu rukun istinja lah. 2 perkara. Okey? Rukun mandi 2 perkara. Rukun puasa. Benda kecil budak kalau pasti boleh jawab. Rukun puasa berapa perkara? 2 perkara. Betul. Ni yang lu pemadam orang. Nampak? Budak pasti pandai. Tak? Kalau tua, tak pandai. Sebab tu kena belajar. 2 perkara. Okey? Rukun puasa 2 perkara. Niat dan menahan diri dari yang membatal. Rukun istinja 2 perkara. Nampak? Basuh dan menanggalkan najis. Rukun solat. Rukun solat ada 13. Setengah kitab dia kata 17. Sama saja. Kalau betul-betul ada ustaz asatizah tok guru mari ngajar, dia kata bermula rukun semayang itu 17 perkara. Tak usah pelik. Betul dah. Dah ni 13 betul juga. Faham lagi? Kerana pandangan ulama fiqh ada 2 pandangan. Pandangan pertama 13. Pandangan yang kedua 17. Dua-dua betul. Dan dua-dua ni 13 pun kita buat, 17 pun buat. Faham lagi? Tak faham gitu. Nampak tak? Tak nampak gini. 13 rukun ni hak pakai 13. Tamak ninah dia tak kira. Tamak ninah dia tak kata rukun. Dia kata syarat sah rukun. Kemudian dia kata rukun yang seterusnya adalah rukun. Dan disyaratkan bagi sahnya rukun hendaklah tamak ninah. Dia gitu. Kemudian iktidal itu rukun seterusnya. Dan wajib pula dalam iktidal itu tamak ninah. Selepas daripada iktidal rukun seterusnya adalah sujud. Dan disyaratkan sah sujud itu mesti tamak ninah. Nampak lagi? Ada pun ulama yang kata rukun itu 17 dijadikan tamak ninah tu rukun kok. Rukun seterusnya adalah rakaat. Rukun yang seterusnya tamak ninah dalam rakaat. Rukun seterusnya iktidal. Rukun seterusnya tamak ninah dalam iktidal. Rukun seterusnya sujud.
Rukun seterusnya tamakninah dalam sujud. Nampak lagi? Jadi semua sekali ada berapa? Mewajib tamakninah. Tamakninah dalam rakaat, tamakninah dalam iktidal, tamakninah dalam sujud, tamakninah dalam duduk antara dua sujud. Betul tak? 4 campur 13 apa? Nampak lagi rahsia dia. Okey? Belum daripada salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Datang keraguan dalam hati, buat dak lagi rukun. Contoh, aku rokok dak tadi. Wajib kena berdiri tambah rakaat. Salam dah, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi rokok ke dak? Dak wajib masuk sembahyang pula. Kerana selepas rokok sudah selesai. Nampak lagi? Tapi kalau ada bukti, walaupun sesudah salam, wajib kena ulang. Contoh, lepas sembahyang zuhur, berasa tak sedap. Salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rasa sikit sembahyang zuhur ini. Tengok CCTV tu. Contoh ni, contoh patut kata ada bukti. Dia tengok kamera, suruh je. Faham lagi? Faham lagi tak? Wajib tak kena ulang? Tidak wajib ulang tau. Tak salam dah kan, tak wajib ulang tau. Suruh dalam kamera. Faham lagi? Yang kata ulama tidak wajib ulang tu jika tidak ada bukti. Faham lagi? Semata-mata sok sahaja. Boleh jadi kita sembahyang cukup dah. Boleh dari keraguan itu benar. Maka diberi kelonggaran, tak payah lagi kita keragu. Tapi jika ada bukti, maka kena betulkan balik apa yang tak betul. Faham? Tengok-tengok mula yang luhur so kan rokok bodoh. Faham lagi? Faham takbir duduk adu tayak akhir. Ada pun rukun solat itu yang pertama ialah niat. Wallahu a'lam. Jadi sumbangan tuan-tuan dan puan dalam kotong-tong derma jangan gunakan untuk kebajikan surau wang Aisyah kita ini. Dan maslahat umat Islam sekitar. Yang nak beri sumbangan melalui banking online, surau Hajah Wang Aisyah kita ini menggunakan akaun bank CIMB. Nombor akaunnya 8604711093. Akaun bil api yang nak bayar bil api surat 220755330400. Ada letak dalam Facebook kita bawah pada cari kuliah Maghrib Surau Hajah Wang Aisyah, bawah tu ada akaun bank dan TMB. Hari-hari lain kita berasa nak beri sumbangan, akak telefon, buka kita punya bank punya statement, ambuh nombor apa bendanya akaun masjid surat, tembok kata dia. Betul tak? Duduk mana-mana siapa? Dak payah pergi di bank. Canggih ke ni? Awak gerak tong-tong. Baik, sambil-sambil kita beri sedekah dalam derma, dalam tong-tong derma untuk surah Hajah Wang Aisyah kita. Kita tengok soalan. Dalam bab menghadap kiblat jika duduk di hospital dalam keadaan agak berat, tak mampu nak bergerak, adakah boleh solat menghadap ikut arah katil sebab tak dia nak pusing? Bagus. Tadi kata dah, dalam keadaan mana pun wajib menghadap kiblat. Okey? Maksudnya sembahyang orang sihat wajib menghadap kiblat, sembahyang orang sakit wajib menghadap kiblat. Bila tu? Kalau mampu. Kalau tak mampu kan ada dah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak wajibkan kamu melakukan ibadah melainkan sekadar yang kamu boleh. Jadi dia tak boleh nak gerak. Ngadap ke laut Cina Selatan, hospital kalau tiada. Messi budak lari nak suruh alih. Anak-anak budak lari lagi. Maka dah boleh nak gerak, sakitnya. Tangan terikat, kaki terikat, soh juga. Itu baru soh. Yang kata orang sakit wajib ngadap kiblat ialah orang sakit yang boleh ngadap kiblat. Faham lagi? Dia sakit tak boleh nak berdiri, boleh sembahyang duduk. Kiblat boleh ngadap? Boleh, wajib.
Benda yang boleh buat tidak gugur. Contoh orang sakit ni tak boleh duduk, dia semayang berbaring saja. Okey, nampak? Tapi kalau menghadap kiblat boleh tak berbaring? Boleh. Maka yang gugur bukan menghadap kiblat, iaitu gugur duduk. Tak wajib duduk, boleh berbaring. Sebab tu kaedah kita al-maisur la yasqutu bil maqsud. Benda yang kita boleh buat tidak digugurkan dengan sebab ada satu benda yang kita tak boleh buat. Mu tak boleh berdiri, maka berdiri itu digugurkan, semayang duduk. Maka kiblat tidak gugur kerana mu boleh. Dia bukan sebab tak boleh diri tak payah ngadap kiblat. Tak boleh diri, boleh duduk je. Wajib ngadap kiblat. Tak boleh ngadap kiblat kau, baru dimaafkan ngadap mana pun. Okey? Jadi orang sakit siapa masa yang tak boleh bergerak, maka dilonggarkan hukum al-masyaqqah tajlibut taysir. Orang yang sedang sakit diringankan hukum. Bila ringan? Kalau tak mampu. Boleh tak saya sebagai pengawas sekolah pukul budak-budak tidak ikut kata? Kadang-kadang budak-budak ini tidak ada adab. Hukum saya mencintai orang yang tidak mencintai saya. Orang yang sama tanya. Dia kata apa hukum dia ni jadi pengawas sekolah katok budak-budak. Dan dia pula apakah hukum dia mencintai orang yang dia tidak mencintai dia. Jadi oleh kerana stres, orang tak cinta dia, dia katok budak-budak. Dia asalnya memukul ini dilarang. Dilarang dulu, kemudian dibolehkan. Dia gitu. Dia setiap perbuatan kita dia panggil hukmun asliyun. Dia kena ada tu nak ngaji hukum asal. Macam semayang, hukum asal wajib ke haram? Semayang 5 waktu. Wajib. Boleh tak jadi haram? Contoh? Haid. Okey? Asal wajib. Tiba-tiba jadi haram semayang. Apa? Haid. Jadi hukum asalnya haram ke wajib? Orang tanya semayang hukum asalnya wajib. Boleh jadi haram? Boleh. Sebab contoh haid. Iza aqbalatis salat iza haidah fada'i salat. Bila datang darah haid, hendaklah kamu jangan semayang. Asal semayang tu wajib. Maka begitulah dengan memukul. Hukum memukul asalnya dilarang. Kemudian dibolehkan. Dibolehkan apa? Jika ada kebenaran. Waktu yang kita tengoklah kitab-kitab bab-bab yang larangan-larangan memukul orang. Dia kata ad-darbu bi ghairi haqqin. Haram hukumnya memukul orang tanpa sebenar. Apa makna tanpa sebenar? Kena faham lah baca buku. Maknanya kalau ada kebenaran boleh pukul. Hukum membunuh orang boleh tak? Haram. Bila haram? Bi ghairi haqqin, dengan ketiadaan sebenar. Kalau ada sebenar boleh bunuh. Contoh membunuh kerana kebenaran iaitu al-gojo. Tak ada kerja al-gojo. Benda? Amin. Semak al-gojo benda. Tukang jatuh hukuman mati dalam penjara. Faham lagi? Dalam Islam kan ada hukuman mati. Ada sebab apa? Dia bunuh orang. Betul tak? Dia bunuh orang. Nabi kata Allah sebut dalam Quran wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kami telah tetapkan hukum undang-undang dalam kitab yang turunkan daripada langit, hukum bunuh orang dihukum mati. Mana hukum mati itu dia diarahkan oleh mahkamah dimatikan. Faham lagi? Yang tukang mematikan tu orang panggil al-gojo. Faham? Tugas hari tu kan dia orang bertugas. Kalau uruh orang staf dalam kedalam jabat orang panggil pegawai takbir. Kan ada nama. Orang ni orang panggil director. Orang ni orang panggil ni, panggil ni. Al-gojo tukang laksana hukuman mati. Jadi bila dia ni diarahkan oleh mahkamah menjatuhkan hukuman mati ke atas seorang pembunuh yang telah disabit bersalah, dia membunuh kerana sebenar. Siapa yang membunuh kerana sebenar? Al-gojo tu lah. Faham? Jadi asalnya membunuh orang haram. Al-gojo bunuh orang
Haram ke tak? Tak. Faham? Tapi dengan keputusan mahkamah. Faham lagi? Jadi asal memukul orang haram. Tapi jika ada sebab yang dibenarkan syarak, musawwih dia panggil, hukumnya jadi boleh. Kerana ada di sana diboleh. Contoh, memukul orang yang dibolehkan dalam peperangan. Dalam perang Badar, boleh tak tentera Islam pukul tentera musuh? Ke tak boleh? Ke haram? Perang boleh, tapi haram pukul. Oh, jeng perang itu. Faham? Nampak? Dia boleh kan? Lagi kat mana lagi? Boleh pukul. Suami pukul isteri. Nampak? Allah kata dalam Quran kan, fadribuhunna. Kalau degil juga tak jadi apa, taklah kamu pukul. Tapi pukul isteri, kita ramai tak ertinya pukul kuat. Pukul isteri dalam Quran perlahan. Perlahan saja, tidak melukakan, tidak patah, tidak bekak. Pukul nak suruh, bukan dia nak suruh luka. Pukul tu tanda dia bersalah. Faham lagi? Gitu je. Atau pukul anak. Nabi kata muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab', wadribu alaiha wa hum abna'u asyar. Taklah kamu suruh anakmu solat bila umur 7, dan kamu boleh pukul mereka ketika umur 10. Kalau tak solat dah. Pukul di situ, pukul perlahan. Bukan mar tanpa merah, haram. Bukan kelemah tanpa luka, haram. Tanpa patah, haram. Jadi ada pukul yang tak boleh, ada pukul yang boleh. Jadi kalaulah mendisiplinkan pelajar-pelajar, pukulan itu boleh mendisiplinkan pelajar, dibenarkan pukul. Tapi kalau mu stres kerana tak ada orang mencicai mu, tak boleh. Nampak? Antara syarat-syarat dibolehkan pukul ialah jangan pada muka, lagi tidak boleh pada kepala, lagi haram kepada kemaluan, lagi haram jika luka dan bengkak. Tak boleh. Ni pukul minum arak 40 pukulan di Aceh, kita boleh tengok. Di Aceh kan, Aceh laksana hudud. Walaupun dia dapat autonomi, tak dapat sepenuhnya kemerdekaan daripada Indonesia, tapi mereka dapat melaksanakan sebahagian hudud. Antaranya rotan orang berzina dan sebagainya. Okey, 40 pukulan minum arak. Dan minum arak di Aceh semakin berkurangan. Hudud ni bukan nak tiada langsung maksiat, tapi mengurangkan. Nampak? Tapi perlahan. Kita boleh cari dalam YouTube hukum cambuk di Aceh. Perlahan saja, begitu saja. 40 kali. Faham? Balik tu boleh minum air pula. Oh, minum air. Cuma muka bera orang tengok je. Jadi muka bera tu menyebabkan dia jadi insaf. Itu saja. Faham? Kita ni kelepuk itu 3 bulan tidur nerak. Dah kulit pukul kat dia rotang. Faham? Jadi kalau mu jawab saya mu pukul ikut si kali pelajar sekolah, tak boleh, haram. Nampak? Segi kalau kita nak pukul anak kita, pukul nak pukul di betih lah contoh. Dia tu jadi mengikut kata baru boleh pukul. Kalau pukul dia pukul tahu dah pukul dah jadi apa kau? Haram pukul. Kerana menyakiti manusia tanpa maslahat, haram. Apatah lagi kalau kita pukul lebih. Patut kita pukul tapi kita pukul banyak. Maka akhirat cara mula. Kau anda aku nak jangan ikut anda gitu. Kena cara juga memukul lebih anak. Suami mati tinggal isteri dan 3 orang anak. Adik-beradik suami minta nak harta suami. Boleh ke Ustaz? Boleh kalau adik-beradik laki-laki, anak perempuan je tinggal. Okay? Dia begini. Sekarang mudah. Tak mau jadi bala. Sebab dia kita tanya orang. Bila tanya orang, dia tak mau pakai. Tuan harta, dia tanya lah. Contohnya isteri si mati. Dia pergi tanya, Ustaz, kau bodoh? Adik-beradik tak mau pakai. Sebab tu ni dia ada pejabat pesaka, ada pejabat amanah raya. Kita daftar, letak nama waris, nanti dia akan panggil, mahkamah akan tetapkan. Tak ada bala. Kemah keming lalu. Berapa banyak mana dia akan bagi dah. 1/40, 1/36 dia bagi hari tu. Okey? Dan dia ada mati stand surat mahkamah. Kalau dia kata apa? Ni dah tu orang bini pakai ustaz lain. Kalau adik-beradik faham ustaz lain. Nampak badi ambil ustaz. Lalah bergomong.
Saya hadir mesyuarat bulanan syarikat. Ada pihak atasan bawa arak minum masa mesyuarat. Majikan orang kafir. Boleh tak saya hadiri? Tak boleh. Kerana Nabi melarang kita duduk dalam majlis ada minum arak. Faham? Walaupun raja, kita bangun tubik. Tak boleh. Tapi kalau dia minum dalam bilik, tak apa. Dalam majlis tu tak boleh. Kita tak minum. Kita bawa air zam-zam. Kita cek minum, cek selawat kita. Haram juga. Kerana duduk dalam majlis maksiat. Kena berjaga baik. Majlis yang ada minum arak, walaupun orang kafir minum, kita tak boleh duduk. Kena keluar. Kena bangun. So kurang-kurangnya, awak punya majikan yang kafir tahu. Oh begini hukumnya di Islam. Lagi tidak, lagi berbabili tak tahu. Bapa bangun belaka ni? Kami tak boleh, Nabi kami tak benarkan duduk dalam majlis yang ada orang minum arak. Kami kena keluar sekejap. Nanti buah habis minum, kan buah kita masuk kan? Dia biarlah begitu. Tak laparnya kita kalau kita buang kerja. Bapa banyak masjid tutup pagar dan pintu masuk lepas Covid hari tu. Saya nak singgah rehat dan solat pukul 2-3 pagi pun jadi susah. Kita pula kena jawab. Masjid yang tutup. Masjid tutup kadang-kadang munasabah juga. Kerana hilang barang. Masuk ngakah. Habis benda yang ambil. Kapek baru ni tengok. Kapek gulung. Buh dalam lori. Gulung. Jual bandar kapek. Ambil serba benda yang ada. Tiang mikrofon. Habis bendanya curi. Jadi begini. Hukum masjid bila berlaku kecurian. Boleh mengunci dewan utama. Dengan syarat. Ada ruang solat bagi musafir yang singgah. Mana kalau dikunci dewan utama, orang mari boleh lagi semayang, boleh ambil wuduk dan boleh semayang di tepi-tepi beranda. Beranda tu dipanggil harim. Hukumnya sah itikaf, sah solat tahiyat masjid. Beranda dua. Faham lagi? Jadi boleh kunci. Jangan kerana musafir nak semayang, habis hilang barang. Sebab ada tempat yang tidak berlaku kecurian. Ada tempat berlaku kes kecurian. Mereka bukan suka-suka nak tutup masjid. Jadi boleh tutup, boleh kunci jika nak mengelakkan mudarat. Kerana ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu hendaklah kita jaga, kena kawal. Maka kalau berlaku kecurian, boleh kunci. Dengan kunci itu mengawal kehilangan barang. Barang itu semangat orang ramai. Jadi boleh dengan syarat ada sedikit ruang di luar masjid tempat musafir singgah solat. Faham lagi? Biasanya ada tak ruang tu? Ada, dia nak dalam kau. Dia nak selfie dalam tu. Pagar jangan tutup. Pagar kan tak boleh masuk. Mak ayah tak restu kahwin walaupun kenal laki-laki itu, tapi kita yakin laki itu baik untuk kita, mohon pencerahan. Ni muslimah tanya. Dia ni berkenalan dengan seorang muslimin, lelaki. Dan dia kata laki-laki ni baik. Dia nak kahwin dengan laki-laki ni, mak dia tak bagi. Faham? Okey, dia kata laki-laki ni baik. Kalau kata laki-laki baik, belum tentu baik. Boleh jadi baik. Sebab bila kita suka seseorang, kita kata jahat ke baik? Orang yang jahat, kita suka ke dia? Kita kata jahat ke baik? Dah kan? Faham lagi? Dan kita suka ke nak pakai mana, kita kata boleh. Nampak? Sebab tu kita cinta itu buta. Benda makna cinta itu buta. Bila sudah suka, dia membutakan hukuman yang sebenar. Maksudnya kita tak boleh lagi menghukum dengan adil. Kita akan hukum mengkhinzir buta. Walaupun dia jahat, dia tidak solat, dia kaki obat batuk, tapi kita dah kasih dengan dia, kita kata molek. Apakah yang menyebabkan kita tidak betul dalam menghukum dia? Padahal tak betul, waktu tak molek, tak solat tu. Beauty tu. Apa kita kata molek? Cinta tu lah. Faham? Perasaan cinta tu dia yang menyebabkan kita tidak betul dalam mengeluarkan hukum. Dia panggil cinta itu buta. Jadi tak nampak. Hak betul tak nampak, betul. Hak salah tak nampak, salah. Itu kena ingat. Yang kedua, jikalau ibu bapa kita tak suka, kita kahwin juga sah ke tak? Sah. Contoh dia perempuan, dia minta ayah dia menjadi wali. Ayah tak nak jadi wali.
dia boleh report pada mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan panggil ayah dia. Kenapa tak nak jadi wali? Tak nak jadi wali boleh berpindah. 3 kali tak nak jadi wali, surat minta, maka berpindah wali kepada toki, adik-beradik dan sebagainya. Boleh. Boleh lagi kahwin. Faham? Itu dari segi syarak. Cuma bila ibu bapa kita tak suka, kita kena tengok. Kalau dah memang dia ni baik di segi syarak, pilihan kita ini, hendaklah kita beri komitmen yang kuat, yang sungguh. Mudah-mudahan ibu bapa kita ini lembut hati. Tapi kalau apa yang dipandang, dinilai oleh ibu bapa kita itu lebih baik, contohnya ada kekurangan dari segi benda yang tak molek, dari segi pasangan, baik kita ikut ibu bapa kita. Benda yang kita, contoh pasangan kita ini elok pada agama, ibu bapa kita nak beri pada orang yang tak elok pada agama, maka kita berkahwin juga boleh. Kenapa? Dia elok di segi agama. Tapi kalau tak elok di segi agama, ibu bapa kita nasihat jangan kahwin, marah, maka kita kena ikut ibu bapa. Tapi boleh kita nak kerah juga kahwin jika dia memang elok pada agama. Kerana ada hadis, iza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju. Bila datang laki-laki yang nak kepada kamu, dia tu elok agamanya, maka kahwinlah. Jadi cuma oleh kerana pilihan kita sudah elok, orang yang jaga solat, orang yang tutup aurat, orang bukan makan haram, orang yang baik, ibu bapa kita tak setuju, maka kita pujuk dengan baik. Bukan ibu bapa orang susah nak pujuk, ibu bapa kita. Dan kena bersabar. Hukum kata ke kawan-kawan depan orang ramai niat bergurau, boleh atau tidak? Boleh dan tak boleh. Kok mana tu? Tengok pada kesan. Bab bergurau tak salah dalam Islam. Bila kita bergurau, dia jadi gembira. Bila bergurau, dia jadi suka. Tak apa. Yang tak bolehnya jadi hilang maruah dia. Hilang maruah dia. Kita sebut aib keburukan isteri dia dalam depan orang ramai dah dia. Kita kawang dia dah, isteri dia, dia di rumah tu. Nampak? Jadi bergurau boleh. Orang pandai bergurau, kau suka belaka. Nilai kau suka, tapi tidak aib dia. Tapi kalau anda gurau, dia orang gurau nak gurau tak? Tapi bodoh gurau. Geng kawan tu kena. Faham lagi? Janji nak bagi duit hantaran, tapi selepas kahwin tak bagi-bagi. Iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji tak tunai, munafik. Nampak? Ramai agak ni pasangan lagu ni. Belum kahwin kata nak bagi hantaran. Mas kahwin sekatu ya je, akad nikah. Hantaran janji 10,000. Sebab tu lah mas kahwin wajib dengan nah Quran, hantaran wajib dengan perjanjian. Bila kamu berjanji kata Nabi, mu kena tunai sesama kamu. Mu janji 100, mu janji 1 juta. Batu jangan berjanji. Wajib ke bayar mas kahwin? Wajib. Wajib dengan apa? Dengan ayat Quran. Nampak? Dah wajib pula bayar hantaran mak dia tu 10,000. Wajib. Kalau mu bersetuju, mana mu berjanji. Faham lagi? Jadi kalau tak bayar mas kahwin, berdosa. Tak bayar hantaran yang telah kita berjanji, dosa juga. Kerana semuanya wajib. Dah mak dia stok tinggi sangat. Dah orang pun semua setuju. Minta aku kan. Mak dia ada 30,000. Allah mocing macam rezek. Nampak tak? Kurang sikit harga wai suku tak boleh. 12,000. Minta aku kan. Mak dia tak boleh gini 35. Dah minta kurang naik 5,000. Dah mu nak kau nikah lah. Betul tak? Tak mau tambah lagi rapang lain. Nak murah-murah ni jinaga 10. Ni payah kayu. 10,000. Rapang kau. Hukum kaki arah kiblat, hukumnya harus. Yang tak boleh harap kaki menghadap Quran. Saya masak Maggi kari kepada pelanggan kedai saya. Jadi bila masak Maggi, rempah itu tak letak semua dalam masakan. Apakah hukum saya makan rempah yang lebih itu? Tapi harga saya kira macam biasa, RM6 semangkuk. Baik. Dalam Maggi, mi tu ada rempah. Dia masak untuk pelanggan, dia letak semua.
Hak lebih rebah tu dia ambil makan dulu. Boleh ke tak? Tengok dulu. Yang budak wisma tu apa tujuan? Tujuannya kerana aku nak faham sikit tu lah. Pokoknya haram. Dia tak boleh semua supaya dia dapat ambil awak balik, maka pokoknya haram. Yang harusnya begini, memang orang tak letak semua goleknya kerana pedas sangat. Orang letak separuh. Nah, syaratnya. Yang kedua, biasanya orang yang order makanan dia tak akan minta upah yang lebih. Adatnya, maka baru boleh ambil. Sama macam kita potong baju. Potong baju ada kain lebih, wajib pulang balik ke tuang dia. Ramai mana orang tak pulang balik? Hak banyak mana kena pulang balik pada qadar yang biasanya boleh buat benda-benda lain. Tapi kalau qadar yang tak boleh buat benda lain, awak sapu tangan pun tak boleh, leceh-leceh satu lebih-lebih. Adat kata biasa orang minta balik tak? Tak dah, baru halal. Dia panggil uruf. Al-urfu muhakkam. Uruf itu diiktiraf di sisi hukum. Jadi kalau lebih 2 meter, dia juga senyap. 2 meter boleh tak buat sesuatu? Semeter boleh buat baju baby. Wajib ulang balik. Wajib atas balik. Ni kain lebih ni, hari tu ni. Kain lebih. Okay, faham lagi. Nampak tak? Nak buat batal. Pokoknya haram. Begitu juga dengan ni. Biasanya, apa sebab mengubur separuh? Kadang-kadang benda dalam bungkusan tu, dia buah 3 suku. Suku lebih. Tu buat balik dia bulan atau apa. 2 minggu boleh makan. Banyaknya. Hukumnya haram. Jangan buat kerja begitu. Dia ni banyak dah ni. Orang dah melo, dia tak beri melo. Dia beri koko. Tahu tak? Harga melo. Hukumnya haram. Kedai-kedai kopi. Saya pernah ditanya oleh seorang, dapat pahala ke baca qasidah? Ada manfaat tak? Baik, baca qasidah dicerita benda dalam tu. Dalam qasidah cerita apa? Kisah Nabi. Okey. Kisah Nabi. Baik, kisah Nabi. Kalau kita cerita ke orang kisah Nabi, Nabi ini ada 7 orang anak. Baik, boleh pahala? Boleh tak khabar gitu? Boleh pahala. Dan kalau qasidah lebih pada tu dia cerita. Boleh pahala. Pasal menyebut kebaikan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis, dapat pahala. Kerana menyampaikan pesanan-pesanan Nabi. Kita puji Nabi, dapat pahala. Dapat pahala. Jadi kalau baca qasidah, barzanji, marhaban, dapat pahala. Orang yang tak dapat pahala ialah orang yang kata baca qasidah tak dapat pahala. Dia tak dapat pahala. Saya banyak tinggal solat dulu dan saya dah bertaubat nak qada solat fardu. Bolehkah saya qada solat fardu dalam keadaan duduk? Boleh jika kamu tidak larat berdiri. Larat berdiri, wajib berdiri. Kerana Nabi kata sholli qa'iman. Wajib sembahyang berdiri. Wa illam tastati', maka jika kamu tak boleh berdiri, fa qa'idah, baru boleh kamu duduk. Kita rasa nak qada sakit, tak boleh nak berdiri, maka kita qada duduk harus. Yang boleh duduk semayang walaupun gagah berdiri ialah solat sunnah. Solat fardu tak boleh. Solat fardu, solat Jumaat, solat nazar, solat 5 waktu. Wajib berdiri. Tapi kalau solat sunat macam solat duha, solat witir kat gigi, boleh berdiri saja nak semayang duduk, sah. Cuma pahala separuh. Nampak? Ajrul qa'id nisfu ajril qa'im. Nabi kata pahala orang semayang duduk sunat separuh daripada pahala semayang berdiri sunat. Maknanya kalau aku berdiri boleh RM1, kalau duduk boleh 5%, sama je. Semayang wajib tak boleh, menaikkan sakit baru boleh duduk. Soalan seterusnya, wang tunai ada 1,000, hutang 50,000, dibayar ansuran untuk setahun, hutang 40,000. Adakah zakat 100,000 dan ringgit 4,000 dikenakan? Duit untuk bayar hutang tak kena zakat. Kena faham gitu. Okey? Duit untuk bayar hutang tak kena zakat. Duit untuk bukan bayar hutang, duit simpan,
Nanti kalau ada guna boleh beli rumah itu yang baru kena zakat. Okey. Sebab tu kalau kita nak ambil KWSP. Okey. Kita contohnya dalam KWSP ada RM20,000. Okey. Kita terpaksa ambil bulan ini RM10,000 kerana nak bayar hutang. Contoh. Maka bila ambil RM10,000 tu tidak kena zakat. Ambil RM10,000 terus bagi ke orang tuan hutang. Tak lagi. Baki berapa? Baki 10. Faham? 10,000 tadi ambil nak bayar hutang, tak kena zakat. 10,000 lagi bulan depan ambil. Nak bayar hutang dah saja nak ambil. Pasal umur cukup dah. Lambat ambil lagi mahal bini aku pula. Nampak tak? Dia pun ambil 5,000, 10,000 tu kena zakat. Banyak mana? 2.5%. Faham lagi? Jadi kalau duit simpanan untuk bayar hutang tak kena zakat. Okey? Adakah saya pun dapat pahala dan murah rezeki bila mana saya belanja orang dengan niat ini sedekah daripada bapa? Baik. Dia belanja orang makan roti canai, nasi airat, kok bandar lah dia belanja. 50 ya awak perlu fikir 100 ya 500 kok bandar. Dia pun niat inilah sedekah daripada bapa aku. Okey? Pokoknya sampai pahala dalam buku bapa dia dengan izin Allah. Kerana seorang lelaki perempuan dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat atasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Boleh tak aku sedekah daripada ibu? Padahal ibu dia mati dah. Nabi kata, na'am, boleh. Jadi dia pun sedekah lah. Contoh 100 riyal, pahala ditulis dalam buku amalan ibu dia. Padahal ibu dia tutup dah buku. Tapi oleh kerana orang hidup buat jariah, jadi buka balik tulis. Baik tukang beri boleh ke tak? Anak ni. Anak ni gini. Kalau kita buat benda tengok benda apa kita buat. Sedekah untuk ayah yang telah meninggal dunia. Perbuatan baik, perbuatan jahat. Saya jawab. Perbuatan baik. Kita belajar lagi. Ahli sunnah kata, kalau orang buat satu perbuatan baik, dapat satu pahala. Betul tak? Kemudian ganda sekurang-kurang 10. Bermakna tukang buat dapat juga pahala. Pahala apa? Pahala bersedekah. Nampak? Macam kita nak pergi pitih ke surga. Wajah Aisyah. Nah, minggu lepas dah kita niat. Minggu depan kuliah aku nak pergi 10 ya ke Haji Aisyah surga. Minggu lepas tu kita dah kuliah lagi dah. Boleh lagi pahala. Pahala apa? Niat. Malam ni kita pergi buah 10 ya. Boleh pula tak pahala? Dah. Nah, sebab tu bila kita hijau dengan yang paling kaya, dah susah lah. Allah ni ghaniyun 'anil alamin, paling kaya sekalian alam. Nah, katanya Syekh Ibn Hajar, hak orang sedekah pun dapat pahala, mu tukang sedekah pun pahala. Kerana Allah Maha Kaya. Soalan seterusnya. Ayah saya mati, meninggal dunia, saya yang uruskan segala duit dia, termasuk duit zakat ayah saya. Saya sudah terguna duit zakat ayah saya tanpa sengaja, memang betul-betul tak sengaja. Saya tahu hanya wajib ganti semula duit itu. Adakah ayah terseksa dalam kubur sebab saya lambatkan bayar zakat dia? Apakah hukum bagi saya yang lambatkan bayar zakat ayah saya? Jawabnya, tidak terazab ayah awak. Awak yang tersalah. Bila tersalah, dimaafkan. Faham? Dimaafkan. Yang ayah awak kena azab memang dia tak mahu bayar zakat. Baru dia azab. Sebagai dalam kitab kita adik, orang yang enggan bayar zakat. Ni bukan dia enggan, dia suruh bayar, duit jatuh. Lagi. Ada lagi cita-cita nak solat. Nak bayar zakat. Ada tak? Ada tak? Maka terlepas di akhirat. Mak tu orang yang semayang tidak sah, bukan sengaja, tidak diazab di akhirat. Contoh, kita ketuk dah. Kita ketuk dah tadi, batal dah wudu. Kita ingat dah ketuk lagi. Kita pun semayang isya. Faham? Maka sampai mati kita tak ingat perkara tu. Di akhirat, kata Imam Nawawi, kita tidak lagi dituntut di mahkamah akhirat, tidak lagi dianggap meninggalkan solat. Kerana kita sudah berniat melakukan solat. Cuma dari segi fiqh, solat kita itu tidak sah kerana kekurangan syarat, iaitu tidak bersuci daripada hadas. Faham lagi?
Tolong doakan semua cepat keluar hospital bagi Nur Ashikin binti Muhammad Zamri dan Dia Adina binti Muhammad Darish Aiman. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan keluar daripada hospital kepada kedua yang telah disebut namanya tadi. Amin ya rabbal alamin. Apa hukum mengumpat seseorang itu di dalam hati? Ada kalanya mengumpat di situ lintasan. Lintasan itu dimaafkan pada syarak, bukan kita. Yang kita isbat dalam hati memang dia ni jahat, sungguhlah dia ni, itu hukumnya haram. Okey? Air mani kena seluar, memang takkan kena piah pula. Sah tak semayang? Semayang tu sah, jangan dengan seluar yang ada najis. Air mani najis ke tak? Air mani tidak najis. Air mani mustadzarah. Sama hukum dengan inguh, sama hukum dengan air liur. Okey? Jadi kalau kita tengah semayang belakang Tok Imam tengok air mani belatang di seluar Tok Imam, tak payah niat mufaraqah. Faham lagi? Kerana bukan najis. Kalau air mani najis, kita ni najis lah. Pasal kita asal daripada mani. Gila guana dak haram dan dia tekek masuk syurga. Sebab tak ada orang gila sejak kecil, tahu saya. Gila guana dia kata dimaafkan pada syarak masuk syurga. Maksudnya gila ni bukan daripada usaha dia. Gila usaha kita, gila itu tidak dimaafkan. Jadi gila ada dua, gila yang harus, gila yang haram. Nampak? Contoh sebab keturunan. Ayah gila, mak gila, anak gila, cucu gila. Dah ingat. Masa budak-budak dah gila. Dia gila ni bukan budak-budak. Gila ni setelah dewasa. Okey? Itu kelebihan orang gila. Dia tak gila. Dia ada kanak-kanak gila. Ada baby gila. Orang isap kopek pun isap hidung ayah dia. Ada gitu. Mana ada baby gila. Gila ni setelah balik. Okey? Itu kebesaran Allah. Okey? Bukan dia buat. Gila buat kan ni? Duk main minyak Cina. Faham? Duk isap gam. Akhirnya jadi gila. Main pay kuda, buat batuk, jadi gila. Kita tengok dia buat psikiatrik ni baru siap kan. Psikiatrik ni bakal masuk masjid Ladang Bira tu. Tu psikiatrik tu. Psikiatrik sebenarnya bukan gila. Psikiatrik ni maknanya perawatan berkaitan dengan jiwa. Jadi termasuklah tu gila. Jadi ramai juga di dalam tu yang muda-muda dah dirawat, ada yang dikurung dalam tu. Muda-muda umur 20-an. Kebanyakan yang muda-muda tu main obat batuk, gam dan sebagainya. Pil kuda. Kerana saraf manusia ni ada yang boleh tahan dengan pil kuda, tak apa. Ada yang tak boleh. Bila kena je masuk 2 bulan dia rosak saraf dia. Jadi dia yang berdosa dengan sebab tu akhirnya jadi hilang ingatan. Maka kalau begitu dia berdosa di akhirat. Itu maksudnya. Jadi kalau gila, ada orang gila dia tak main obat, tak main apa. Kita kabur molek-molek pun hilang ingatan, diganggu oleh jin jadi hilang ingatan. Terbawa-bawa sampai ke tua, tidurlah lokang dan sebagainya, tak ingat apa dah. Gila itu ni yang dikatakan tidak disoal di dalam kubur. Dalam kitab I'anah tidak ditalkinkan mayat kanak-kanak dan orang gila. Kanak-kanak kerana tidak berdosa, orang gila kerana tidak mukallaf. Yang kita ni kena soal mukallaf. Apa makna mukallaf? Balik, akil. Orang gila balik lagi. Balik dah, tapi akil ada dah akal? Tak ada. Maka tidak mukallaf. Bila tidak mukallaf, yadkhulul jannah, masuk syurga. Dah kita nak masuk atas buat gila. Dah jadi buat gila masuk neraka. Kalau kena membuat, Saya belanja kawan saya buat lesen motor dapat pahala tak? Dengan kamu belanja orang bayar lesen motor 30 riyal setahun, dia tolong bayar. Tak, maknanya bermanfaat tak tu? Bermanfaat dia boleh naik motosikal, pergi situ sini. Maka beri manfaat pada orang, apa benda? Itulah kebaikan. Dapat pahala.
Saya suka belanja orang yang saya sayang saja. Adakah saya ikhlas? Masjid saya derma juga, tapi jarang-jarang. Dia hanya belanja orang yang dia suka. Orang yang dia tak suka, dia tak belanja. Jawabnya, itu dapat pahala. Cuma pahala awak kurang. Kita kena ajar orang yang kita tak kenal, kita belanja kok. Masuk kedai, bayar sekedar sekali. Minum kopi di Cibang Tokku tu, kedai kopi pagi tu, tak kira satu kedai. RM74 bayar. Allah tambah lagi, kaya lagi kita. Bukan hotel concodeng. Seorang 150. Kedai kampung bayar lah. Dapat pahala. Sekarang ni kita bayar yang kita kenal. Yang kita kenal. Ni geng aku yang bayar. Tu kenal tu, meja tu bayar kau, meja tu kira kau. Kawan kita. Orang lain 2-3 orang tu, walaupun sama agama, kita dah bayar. Dah dapat pahala. Tapi sikit pahala kita kodok tu. Ajar pula, kita sedekah pada semua orang. Yang kita kenal dan kita yang tak kenal. Sama macam kita ucap salam. Apakah status ayah dengan mak susu seorang? Ayah dengan mak susu. Ayah dengan mak susu. Mana? Ayah siapa? Dengan mak susu. Tak ada kena-kena. Anak tu je. Ingat baby orang Terengganu. Ibu susu orang Kelantan. Dia nyusulah dengan mak susu Kelantan. Baby orang Terengganu seorang je masuk. Anak-anak baby ni tak masuk. Faham lagi? Baby ni seorang saja terlibat. Baby ni saja dengan belah mak susu tu. Mak susu, bapak susu, mak dara susu, pak dara susu, adik-beradik susu. Belah adik-beradik baby hak Terengganu ni tak ada kena-kena. Kalau nak juga kena nyusu pula. Negara yang tidak ada malam dan siang seperti Norway, nak tentu mana waktu solat. Sudah kerja. Mu siapa Norway? Mu WhatsApp aku. Siapa dia duduk Norway sini? Jauh duduk. Dia panggil negara Skandinavia. Norway, Finland, Sweden. Negara yang sejuk lah. Ada satu lagi Iceland, tapi jauh. Habis Norway dan Sweden ada, atas tu kutub utara lah. Jadi bulat gini bumi, mataharinya di sini. Dia duduk di atas ni. Norway tu di atas. Bukan atas sekali, hampir dekat atas. Di utara Eropah. Nampak? Dia turun jauh tu baru Belanda. Belanda tu sejuk dah. Turun jauh baru Belgium, baru Belanda, baru Perancis, baru Latvia dan sebagainya. Jadi bila matahari di sini dia jadi 12 jam. Bila matahari di sini dia jadi 48 jam kadang-kadang. Kadang-kadang 3 hari siang. Baru ada malam, 3 hari siang baru ada malam. Dan di Antartika di bawah tu ada yang 6 bulan malam, 6 bulan siang. Pasal apa? Matahari dia lalu ke tepi. Nampak semua. Apa lagi? Nampak semua matahari ikut birai langit. Dia tak naik ke atas, birai. Dah masuk dah. Dah bila kerik buat konsert semua lah yang banyak kerik. Jadi kalau tempat yang panjang sangat waktu solatnya sampai 3 hari baru sekali nak sembahyang subuh, tidak mensabar, maka fatwa ulama-ulama Eropah Utara hendaklah dia mengikut negara yang lebih selatan. Dia tak ada malam. Contoh 4 hari tak ada malam. Dia kena ikut waktu sembahyang negara selatan. Maknanya dia kena ikut Belanda. Kerana dia di utara, naik kapal baru sampai ke Norway. Norway di atas, ni laut. Lepas tu baru Belanda, dia ikut Belanda atau Jerman. Contoh, faham lagi? Ikut negara yang lebih dekat dengan dia. Dia jangan ikut Afrika Selatan. Dekat dengan dia. Begitu juga dengan berbuka puasa. Sebab dia puasa lama, kena boleh 18 jam. Puasa saja. Jadi kalau 18 jam masih boleh berpuasa. Tapi kalau sampai 3 hari puasa, dah mahal tanah. Maka dia boleh ikut Belanda, boleh ikut Poland, dia boleh ikut Rusia yang berdekatan. Okey? Itu jawapan dia.
Betul, betul. Ayah betina. Betina pula. Ayah berusia. Ayah berusia. Yang betina je ayah. Ayah berusia 70 tahun. Temu jodoh dengan isteri baru. Berusia 60 hodoh. Selepas beberapa tahun menduda. Jika kahwin tapi tak jima sebab faktor usia, adakah anak-anak tu tak boleh salam dengan mak baru itu? Atau ada khilaf, mohon pencerahan. Ya, menurut pendapat yang muktamad, jadilah ayah mak itu mak tiri dengan berlakunya persetubuhan. Jika tak berlaku persetubuhan, kekallah jadi bukan mahram. Waktu kita nak keluar pada khilaf, kena nak jaga. Okey? Jadi oleh kerana isteri ayah belum lagi bertaraf mak tiri, kita ambil pandangan yang mengharapkan kita bersalam. Kerana pendapat muktamad, orang tua mana pun tak boleh bersalam kalau bukan mahram. Okey. Ada soalan lisan? Kita solat sunat pagi. Solat sunat pagi. Macam selepas Zuhur kita buat 4 rakaat sekali tu. Okey. Ada tahiyat awal? Terpulang. Awak nak buat 4 sekaligus boleh. Tak ada tahiyat, terus salam dia. Tahiyat akhir. Tapi yang afdal ialah 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat akhir salam. Sama macam awak nak buat solat duha 8 rakaat straight. Boleh straight, tak ada tahiyat. Ada tahiyat akhir. Tapi yang afdal buat straight juga satu salam. 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat awal, 2 rakaat tahiyat akhir. Kalau duha nak buat 8. Lagi soalan? Ada tak? Contoh kalau kita solat musafir, kita singgah masjid tu, kita nak puasa. Lepas tu kebetulan masa tu jemaah tengah tahiyat akhir. Kita nak niatkan ni Ustaz, puasa ke nak tambah? Kita Musafir. jemaah ke imam? Kita makmum. Awak nak jadi makmum. Imam sembahyang berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat, awak kena sembahyang 4 rakaat. Okey? Niat kasar tak? Niat jamak ni. Kerana keluar pada khilaf yang mewajibkan imam kalau sembahyang 4, kita tak boleh ikut sembahyang kurang daripada dia. Nampak? Tapi kalau imam sembahyang sedikit, kita nak sembahyang lebih boleh. Imam nak sembahyang 2 je, nak qasar, awak tak mau qasar, boleh. Imam tak qasar, awak nak qasar, tak boleh. Walaupun pada penghujung. Lagi soalan? Tak. Macam isteri tak cerah. Lepas tu dalam sebelum beranak ni dalam 2-3 bulan dia lari dari saya. Lepas tu dia tak ada kontak semua lah. Pokoknya dia cerah, lepas tu lepas beranak isteri cerah. Apa dia? Hukum dia, kamu cerah ke tak? Tak pergi. Tak kita tak tahu. Lepas tu isteri yang dia tak berhubung semua lari dari kita. Ni kau lain. Mu nak nikah ke nak sesat tu dulu? Sesat dulu gini jumpa keluarga dia. Dia tak sesat. Tak pergi jumpa. Sabar dulu. Duduk diam je lah. Ya. Nampak? Berdoa. Okay? Apa benda yang mu nak, berdoa minta tu. Asalkan apa yang mu minta itu baik. Nampak? Kalau kamu sudah tidak bersabar, kamu boleh pergi ke mahkamah syariah. Orang dah tak suka kita nak buat mana lagi. Betul tak? Cari orang suka lah pula. Okey? Lagi soalan? Kalau kita sedekah untuk orang yang meninggal, kan kita niat ini sedekah daripada bapa. Okey? Contoh duk ingat. Setengah jam tu baru ingat. Okey. Ayah ke kawan-kawan? Dengar baik-baik. Di sisi ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, kalau ibu bapa tok nenek tak perlu niat. Buat kebajikan je automatik dapat juga. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua juga dalam mazhab Syafi'i kena niat. Nampak? Jadi kalau awak lupa niat, tak ada masalah. Kan ada pandangan mengatakan setiap anak buat usul dapat.
Tapi kalau usul buat, porok tak dapat. Bukan bila ayah buat, anak dapat. Ayah je sedekah, anak tak dapat. Secara otomatik, ayah kena niat hadiah ke anak. Tapi kalau anak buat, ayah kita, mak kita, automatik. Itu pendapat yang pertama. Pendapat ini agak masyhur juga. Faham lagi? Maknanya kita tak payah kata lah, ini sedekah daripada mak aku juga. Tak payah kata. Mu semayang dia boleh dah. Mu semayang sunat dia boleh. Mu sedekah dia boleh. Mu pergi ziarah orang sakit dia boleh. Kerana tak ada dia, tak ada kita. Maka setiap orang yang punca dia yang ada ke baru kita ada, maka dapat pahala. Itu kebaikan patwa. Nampak? Lagi soalan? Tak ada lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberkati pertemuan ini. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.